Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib dari Toy Cincau dan apa yang kita nak cerita dengan lebih mendalam kali ni? Ini adalah tablet pertama keluaran Honor yang dilancarkan di Malaysia. Namanya Honor Pad 8. Sekejap. Dah, kalau anda tak tahu, Honor ni dah berpisah dengan Huawei. Sebab tu semua peranti baru Honor dah boleh guna perkhidmatan Google. Maknanya boleh pasang aplikasi Google dan boleh gunakan JMS. Termasuk tablet Honor Pad 8 ni. Sebelum kita pergi secara fizikal, mari kita berkenalan secara ringkas tentang spesifikasi tablet Honor Pad 8 ni. Saya sebenarnya macam biasalah kan, nak mula dengan buka kotak. Tapi kan, jom tengok. Ya, kotak yang saya dapat ni, ini unit demo. Kotak pun kosong je. Dan dalam dia, selain pada tablet ni, ada kotak-kotak aksesori ni kan. Yang mana dalamnya ada kepala pengecas 22.5 watt, ada ada kabel USB-C dan ada adapter USB-C ke jack audio 3.5mm. Harap-harapnya unit rasmi Honor Pad 8 di Malaysia nanti adalah semua aksesori ni, termasuk adapter ni. Honor Malaysia, jangan pula kau nak baring tak bagilah benda ni nanti. Lepas tu, Honor Pad 8 ni dikuasakan oleh chip Snapdragon 6806 nanometer. Chip yang sama digunakan di Oppo Pad Air yang baru dilancarkan di Malaysia. Tablet yang ada pada saya ni, RAM dia 6GB dan juga storan 128GB. Tapi ia tidak boleh ditambah storan sebab tiada slot card microSD. Selain daripada tu, tablet ni hanya datang dalam versi Wi-Fi, tiada versi LTE. Jadi tak boleh masuk kad SIM. Skrin besar ni berukuran 12 inci dengan resolusi 2K iaitu 2000x1200 dpi. Ianya jenis IPS LCD dan ada kecerahan setinggi 350 nits. Bateri di dalam pula sebesar 7250 mAh dan ia menyokong pecahan pantas berwayar sehingga 22.5 watt menerusi USB-C. Speaker ada 8 katanya pada tablet ni dan ia tiada jack audio, tapi kan ada adapter tadi, jadi anda boleh gunakan adapter untuk cocok phone telinga berwayar nanti. Kamera belakang tablet ni ada satu je dengan sensor 5MP dan kamera hadapan pun sama 5MP tapi fokusnya tetap. Kamera belakang tadi fokus auto dan kamera hadapan ni terletak dalam bingkai, jadi skrin ni boleh penuh, tak ada takut, tak ada lubang. Okey, kita dah tahu speknya secara asas. Sekarang jom kita mengkaji dengan lebih mendalam. Pertama kali saya pegang Honor Pad ni, saya agak terkejut sebab ia besar dan sangat nipis. Kalau nak tahu, dia lebih nipis daripada iPad Gen 9 yang paling baru tu. Padan belakang tablet ni saya rasa plastik, tapi ia plastik yang agak bagus lah, bukan jenis plastik murahan. Dan bingkainya pun saya fikir ianya bingkai besi. Pendek kata, bila pegang tablet ni saya rasa yakin, tak rasa macam peranti murah. Malah dengan penuh keyakinan pun saya rasa sebab dia nipis, saya boleh rasa baling macam bintang Shuriken Ninja tu lah. Untuk paparan, memang seronok lah tengok pada skrin yang besar ni kan. Sebab dia penuh dan tak ada takut dan lubang. Bingkai yang tebal ni, biasalah untuk tablet. Sebab skrin pun dah besar, tak terasa kacau sangat lah. Oh, sebelum tu, skrin 2K ni atau 2K maksudnya skrin HD penuh. Kalau tak percaya, cuba anda buka kalkulator dan kira 1920x1080 akan dapat lebih 2K tu. Jadi, bila ada pengeluar yang katakan skrin dia 2K, sebenarnya tu skrin HD penuh, atau lebih sikit je skrin HD penuh plus. Jadi anda jangan terpedaya kan, ingat 2K ni lagi tinggi daripada HD penuh. Sebenarnya sama sahaja. Lepas tu saya cuba buka Netflix dan ia nampaknya menyokong format Widevine L1. Jadi anda boleh tontonnya dalam resolusi HD penuh. Cuma kan resolusi HD penuh ni untuk saiz skrin 12 inci ni, kadang-kadang saya boleh nampak lah sikit piksel petak-petak tu. Tapi itu pun kalau tengok dekat-dekat. Tablet ni dah saiz dia besar kan. Kenapa anda nak tengok dekat-dekat? Janganlah jadikan macam telefon pintar. Tengoklah dari jarak jauh sikit, kan boleh nampak jelas lagi tu. Sistem bunyi tablet ni sangat memuaskan. Bunyinya lantang dan jelas kedengaran. Tak sia-sia lah ia ada 4 speaker treble dan 4 speaker bass. Suara dialog tu jelas kedengaran. Cuma bunyi bass tu saya rasa kurang dentuman sikit lah. Kamera Honor Pad 8 ni ia ala kadar je. Nak ambil gambar dengan kamera belakang ni, walaupun dalam suasana yang cerah, masih ada hingar yang kelihatan jelas. Jadi anda janganlah taruh harapan tinggi untuk kamera tablet ni. Ia cuma cukup syarat je. Kamera hadapan ni kan lebih penting untuk anda ketahui kerana tablet ni kan lebih selalu digunakan untuk persidangan video. Video dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna di sebelah sana. Suara pun kedengaran jelas pada kedua-dua pihak. Bila saya cuba guna Google Meet, tapi ia tak adalah fungsi canggih macam center stage di iPad tu. Anda kena alihkan sendiri tablet kalau anda banyak sangat bergerak.
Dari segi prestasi kan, kuasa kelas pertengahan pada Honor Pad ini memang mencukupi untuk penggunaan biasa. Ia boleh jalankan persendangan video, tonton stream video dan lagu, serta melayari internet. Tapi kan, sebagai rujukan je lah, saya buatlah ujian tanda aras di Geekbench 5. Markah yang diperoleh oleh Honor Pad Air ni terletak di bawah Redmi Note 7 yang menggunakan Snapdragon 660. Tapi anda janganlah risau dengan markah ni ya. Sebab tablet ni kan, dia skrin lagi besar, jadi lagi kuat kena proses. Aplikasi masih semuanya boleh berjalan dengan lancar. Cuma bila nak main game tu, nak main game yang ringan-ringan tu masih okey lagi lah. Tapi kalau anda cuba permainan yang grafik intensif tinggi tu, memang banyak sangkut. Lag. Ini saya sajalah cuba main game Genshin Impact. Memang tak larat. Tetapan grafik dah low pun masih penuh lengah dan sangkut-sangkut. Antara muka game ni pun tak mesra tablet. Susah nak kawal. Lepas tu, saya main pula game Asphalt 9. Saya tukar tetapan dia kepada grafik high. Wah, nampak macam boleh main. Tak berapa lengah sangat dan tak ada sangkut. Wah, best ni. Boleh main game kat tablet macam ni. Honor Pad 8 ni menggunakan sistem operasi Honor Magic UI 6.1. Berasaskan Android 12. Apa yang saya nampak kan, Honor tak banyak ubah suai antara muka ni supaya lebih mesra paparan skrin yang besar ni. Antara perkara yang diubah suai dan nampak cantik adalah dalam tetapan settings. Ia dibuat dalam dua baris jika paparan mendatar. Anda boleh lihat setting utama di sebelah kiri dan tetapan tambahan ada di sebelah kanan. Tapi untuk menu pantas yang ditarik daripada atas skrin, ia masih kekal di tengah. Ia bukan dibuat pecahan di sebelah kiri saja atau di kanan saja, macam dalam Realme Pad. Selain tu, antara muka ni membolehkan tablet ni membuka dua aplikasi serentak sebelah menyebelah. Apa yang menarik bagi saya, pilihan untuk dua aplikasi tersebut agak banyak. Anda boleh lihat di tepi ni. Contohnya kan, saya berjalankan Genshin Impact dan Diablo Immortal ni serentak. Tapi kalau nak betul-betul memang tak larat lah dia nak jalankan dua game ni. Cumanya kan, Asphalt 9 tak disenaraikan pula dalam sokongan dua aplikasi. Selain tu, antara muka ni juga menyokong pautan pantas di sisi. Caranya, anda tarik lama-lama dari tepi skrin dan anda lihat senarai aplikasi ni. Aplikasi ni anda boleh tetapkan nak letak apa dan nak keluarkan apa. Hayat bateri pada Honor Pad ni memang tahan lama. Tapi nak charge pun ambil masa yang agak lama juga. Dengan menggunakan kepala pengecas 22.5 watt yang datang bersama dalam kotak tu, yang ambil masa kira-kira 2 jam untuk penuh daripada 0 hingga 100%. Tapi dengan sekali cas tu boleh pakai lama lah kan. Jadi anda cas lah masa tidur ke atau masa tablet ni tak digunakan langsung. Dalam ni anda kena pandai membuat pengurusan masa untuk mengecas. Cuma ada satu perkara yang saya masih risaukan, iaitu tentang aksesori. Adakah ia mencukupi? Honor ada keluarkan casing rasmi untuk Honor Pad 8 yang macam saya gunakan ni lah. Tapi ia cuma boleh digunakan untuk berdiri dalam dua sudut sahaja. Paling utama, adakah ia menyokong pen stylus khas? Laman web Honor China kata Honor Pad 8 ni menyokong Magic Pencil 2. Magic Pencil 2 ni kan, dia boleh mengesan tekanan sehingga 4096 tahap. Cuma masalahnya, adakah Honor Pad ni menyokong tekanan tahap yang berbeza tu? Kalau ada tekanan berbeza, anda boleh buat lakaran tu lebih tebal atau lebih nipis berdasarkan tekanan anda. Sokongan tekanan ni tak dinyatakan oleh Honor Pad 8 terhadap Magic Pencil 2. Bagi saya lah kan, aksesori yang penting untuk tablet, yang pertama ialah casing untuk dia berdiri. Yang kedua adalah pen stylus khas dan yang ketiga ialah papan kekunci. Jika ada semua aksesori ni, ia akan menjadikan tablet ni lebih banyak kegunaan dia. Kalau tak ada, penggunaan ni jadi terhad lah. Seperti hanya digunakan untuk menonton stream video ataupun mendengar lagu. Serta menggunakan beberapa aplikasi dengan fungsi yang terhad. Tapi sebenarnya kan, bagi tablet yang berharga bawah RM1,200, memang susah nak jumpa yang ada sokongan pen dengan tekanan berbeza. Itu pun jika anda perlukan untuk menulis atau melakar dengan ketebalan yang berbeza. Kalau setakat nak menatal kiri kanan atas bawah tu, apa-apa stylus yang ada getah di hujung tu boleh anda gunakan. Setakat ni, yang saya nampak kan, tablet termurah dengan sokongan stylus khas ni adalah Xiaomi Pad 5. Harganya dari RM1,399. Tapi stylus tu dijual berasingan dan harga stylus semua agak mahal. Bila campur dua-dua ni, mau dekat RM2,000 bayar. Honor Pad 8 ni ada kelebihan dari segi saiz skrinnya, iaitu 12 inci. Sebab dalam jumlah harga ni, saya tak nampak ada tablet lain yang sebesar ni. Kebanyakannya 10 inci ataupun ke bawah. Sistem bunyi yang ada padanya pun sangat baik. Cuma tak ada jack audio 3.5mm. Tapi dia ada bagi adapter. Setakat nak guna untuk persedangan video ataupun tonton Netflix tu, gunakan Bluetooth punya phone telinga pun dah cukup memadai. Anda tak perlu risaukan pasal lengah audio tu, melainkan anda nak main game. Pesaing Honor Pad 8, dalam jumlah harga ni, anda boleh semak 5 tablet terbaik bawah RM1,000 yang dikeluarkan oleh Fatin. Berbanding dengan senarai tu, Honor Pad 8 ni memang menang besar lah dari segi saiz skrin sebab dia yang paling besar. Tapi dalam hal-hal lain macam speaker tu,
dia lebih kurang sama je dengan tablet dalam senarai tu. Cuma kalau anda nak sambungan internet mudah alih atau LTE, memang anda kena dapatkan tablet yang lain. Bukan Honor Pad 8 ni. Okeylah. Sampai sini saja pandangan saya tentang tablet pertama keluaran Honor, iaitu Honor Pad 8. Ia ada skrin yang besar, 12 inci dan bateri pun agak besar dan pengecas pun 2 jam. Agak okey lah cepatnya. Yang bagusnya, kini ada lebih banyak pilihan untuk rakyat Malaysia pilih tablet mana yang terbaik untuk penggunaan anda. Akhir sekali, kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan juga subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Najib dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi dalam video kami yang akan datang ya. Bye. Assalamualaikum.